Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abdullah wa rasuluh. Ballagha risalata wa adal amanata wa nasahal ummah. Wa jahada fillahi haqqal jihad. ونصلي ونسلم على حبيب المصطفى رسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله ولمن سار على نهجه واستنى بهديه إلى يوم الوفاء وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا يسر لنا ولا تعسر wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, pada pagi ni bukan khutbah Jumaat. Jangan anda terkeliru. Pagi ni kita bersama-sama dalam sesi Duha Express. Maksudnya bukan semayang duha cepat-cepat. Semayang duha juga. Siapa yang bekerja hari ni ada dekat pejabat, boleh ambil masa sekejap solat duha, tenang-tenangkan diri dalam keadaan kita sibuk. Tenang sekejap, solat sekejap, relax. 2 rakaat sahaja. Ataupun maksimum untuk orang kerja pejabat 4. Kenapa tak boleh 8 Ustaz? Kalau 8 engkau semayang je kerja, tak buat kerja pula. Tak boleh. So nanti bos tengok bagus semayang, tapi lama sangat kau ambil masa setengah jam, 45 minit untuk solat, kerja sedangkan dalam keadaan bekerja. Okay. So imbangkan antara dunia dan akhirat, seimbangkan. 2 rakaat, maksimum 4 rakaat semayang yang biasa-biasa, yang yasir dipanggil. Solat dalam keadaan yang ringan, tetapi memenuhi tanggungjawab kita bersedekah setiap hari sebagaimana dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawasanya kullu sulama min ahadikum, setiap sendi yang ada di dalam tubuh kamu wajib di atasnya kita wajar bersedekah dengan setiap bilangan sendi. Berapa ada sendi? 360 babe. 360, siapa sedekah RM360 sehari? Angkat tangan. Macam tak ada je orang angkat tangan. Ke tak ada orang yang tengok? Jangan macam tu tuan-tuan. Kena tengok Kuliah Duha Express ni. Anjuran Rimbunan apa? Rimbunan Islamic Media. Okay, betul kan. Jadi barulah tuan-tuan merimbun. Tahu. Jadi kena tengok perbincangan-perbincangan kita yang akan disampaikan oleh para penulis di Rimbunan Islamic Media. Dan insyaAllah pada pagi ini kita nak sebutkan tentang bersedekah tadi kan. 360, siapa dia sedekah hari tak boleh nak buat. Jadi Nabi kata cukuplah dia itu yarka' raka'atayid duha. Dia cukup untuk dia menyempurnakan sedekah hariannya itu dengan 2 rakaat duha. Moga-moga sekejap lagi kalau selepas daripada sesi ni anda boleh lagi masih menunaikan solat duha dan buatlah dengan sejujur dan seikhlasnya kepada Allah Ta'ala. Okay guys, hari ni kita nak bincang sedikit. Saya nak share lah daripada buku Krepek-Krepek Hikmah. Sepatutnya saya kena switch kan, buat mirroring unmirror saya punya kamera ni sepatutnya. Baru boleh tengok ni, Krepek-Krepek Hikmah. Ni buku saya yang ada dekat ni. Buku simple je, kecil je. Baca setengah jam boleh habis dah. Sebab apa? Sebab saya tak nak tulis. Yang ni buku santai-santai saja ya. Buku untuk kita dia macam chicken soup for the soul. Macam tu konon-konon lah kan. Dan ada dalam satu bab. Hari ni kita nak bincang pasal aku betul, engkau salah. Walaupun tak ada dalam secara jelas dalam buku ni tajuk tersebut, tetapi ia dimuatkan dalam subtopik saya yang pertama, iaitu kenal Tuhan ke tak. Saya nak bacakan sikit lah. Ramai yang bertelagah. Hari ni kita tengok orang suka bertelagah, orang suka berkhilaf, orang suka bergaduh. Dan paling banyak pergaduhan hari ni adalah dalam bab akidah. Walaupun memang benar kita perlu mempertahankan akidah yang suci hanya senya kepada Allah. Tetapi dilihat perbalahan yang dimulakan sekitar tahun 2013, 2014 dan disebarkan sehingga sampai ke hari ini,
menyebabkan kelompok-kelompok pemikiran dan juga pandangan-pandangan yang akhirnya apabila dilihat dan disampaikan kepada masyarakat, masyarakat bukan makin kenal Tuhan, masyarakat lagi jauh pada Tuhan. Sebab apa? Sebab terlalu banyak perbincangan yang syarat. Tidak salah berbincang, tidak salah untuk mengkaji, tidak salah untuk kita membincangkan secara ilmiah dan akademik. Tetapi akhirnya matlamat yang kita nak sampai kepada perbincangan tu apa? Matlamatnya adalah untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ramai yang bertelagah. Satu pihak mentakwilkan nas-nas mutasyabihat. Satu pihak yang lain mengisbatkan ataupun mentafwidkan. Tafwid ni maknanya letak makna tu semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nas-nas yang berkaitan dengan mutasyabihat. Kedua-dua mazhab dan pandangan ini, ada yang kata mazhab akidah Ahlul Hadis, ada mazhab akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah wal Maturidiyah. Kedua-duanya ada hujah dan alasan. Masing-masing mendakwa mereka kenal Tuhan mengikut ilmu dan penghayatan. Sedangkan pada satu ketika perbalahan ini membawa kepada terhasilnya sebuah kitab yang mana kitab ni kitab yang sangat baik, karya Imam Al-Ghazali rahimahullah, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Tapi kitab ni terpinggir sikit daripada masyarakat kita. Yang dibaca hanya oleh orang-orang yang para ulama dan sebagainya, tetapi terpinggir dalam perbahasan dalam masyarakat kita sebab kitab Imam Ghazali yang paling kita suka tengok dan suka baca adalah Ihya Ulumuddin. Yang tu yang dalam bab berkaitan dengan tasawuf, berkaitan dengan iman dan sebagainya. Tetapi ada satu kitab yang simple tetapi ditulis kerana Imam Ghazali sudah rimas dengan perbezaan-perbezaan pandangan ni yang membawa kepada gejala kafir mengkafir sehingga menyebabkan perpecahan. Lalu Imam Ghazali karya ataupun karya tu hasil tulisan dia, karang, ya Allah, kan. Imam Ghazali karang satu kitab namanya Faisalut Tafriqah Bainal Islam wa Zindiqah. Pemisahan yang nyata antara Islam dan kesesatan. Dia tulis buku tu simple saja, tapi apa isi kandungan buku tu yang saya boleh himpunkan kat sini. Aku nasihatkan kamu wahai saudaraku, ini dalam muka surat pertama yang disebut oleh Imam Ghazali. Dia kata apa? Teman yang taksub, aku nasihatkan kamu dan teman yang taksub dengan pandangan masing-masing, bertenanglah dan jangan menjadi terganggu. Kawal emosi kamu, bersabar dengan apa yang mereka katakan dan berpisahlah. Maksudnya kalau kita tak setuju, kita berpisah dengan mereka secara sopan. Kedua, jika dia mendakwa bahawasanya pengertian kufur adalah apa yang bersinggung dan bersalahan dengan mazhab Asy'ariyah, Mu'tazilah, Hanabilah ataupun mana-mana mazhab yang lain, maka ketahuilah bahawasanya dia telah tertipu dengan kebodohan dan dibelenggu oleh taklid, bahkan lebih buta dari si buta. Nampak? Apa yang dipesan oleh Al-Imam Al-Ghazali ini sebenarnya satu benda yang tepat, benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Ada yang kata aku saja yang benar, engkau yang salah. Aku yang pihak sana juga cakap engkau salah, aku benar. Jadi kebenaran ni sebenarnya letaknya dekat mana? Kita nak kenal Tuhan ni macam mana? Sebab dalam masalah masyarakat kita, bila mereka berselisih pandangan, aku betul, kau salah, aku betul, kau salah, aku salah, aku betul, kau betul. Mana satu? Kita sebenarnya akhirnya saya khawatir. Asalnya perbincangan itu tujuannya untuk kita cari Tuhan. Tujuannya untuk kita kenal Tuhan. Tetapi ia membawa kepada perbalahan. Lantas asalnya perbincangan, perdebatan. Tiba-tiba dia naik level kepada perbalahan. Naik lagi level kepada pergaduhan. Naik lagi level membawa kepada perpecahan. Yang ni tak semayang masjid kawan tu tak pergi semayang masjid kawan ni. Yang ni tak dengar kuliah kawan ni tak dengar kuliah kawan ni. Akhirnya akan jadi masalah. Masalah apa? Kita sempit ilmu. Masyarakat kita duduk dalam keadaan, kalau kita tengok ulama' duduk bertelagah, tetapi masyarakat makin rosak akhlak. Betul tak tuan-tuan? Setuju tak dengan saya? Tuan-tuan kalau setuju, angguk kepala. Kalau tak setuju, duduk diam je. Ya? Maksudnya kalau kita tengok masyarakat hari ni, akhlak masyarakat kita rosak ke tak rosak tuan-tuan? Kita baru mendengar satu kes yang
begitu menyayat hati. Adik apa nama tu? Apa nama adik tu? Yang baru di adik apa? Adik Amir tak apa. Boleh cross je dalam ni apa, kita santai-santai je tuan-tuan. Adik Amir. Okey. Adik Amir rahimahullah wa rafa'ahu ila darajatin aliyah, maknanya Allah Taala angkat darjat adik Amir ni, moga-moga dia menjadi pelayan-pelayan di dalam syurga insya-Allah taala. Sigharuhum da'amisul jannah. Kata Nabi SAW. Contoh macam tu. Ibu sendiri, bapa sendiri yang membunuh anak. Nampak tak? Nampak tak betapa jauhnya masyarakat kita dengan Tuhan. Maknanya kalau ikut apa nama tu, apa akal yang Allah Taala berikan kepada kita manusia, akal yang logik biasa pun, mana ada bapa tu nak bunuh anak, mana ada mak tu sanggup nak bunuh anak, nak dera anak sampai mati. Itu tak ada. Tetapi ini yang berlaku. Kalau kita tengok kepada cerminan masyarakat kita hari ini, kita tahu bahawasanya masyarakat kita mempunyai masalah. Apa? Masalah akidah paling besar. Tetapi dengan perbalahan yang selama ni kita duduk bersembang, bergaduh ni, apakah ia membawa kepada kebaikan masyarakat? Kalau tak membawa kepada kebaikan masyarakat, masyarakat tak nak faham pun apa istilah-istilah tu, yang ni, yang ni, sana, sini. Cuma kita nak bawa masyarakat kenal Tuhan. Saya ingat satu pesanan daripada Syekh Abdul Majid Az-Zindani hafizahullah. Dia kata apa? Dia kata alimul aqidah ka aqidah walaysa ka ilmil aqidah. Ajar akidah kepada masyarakat sebagai untuk mereka berakidah, beriman kepada Allah, tapi bukan ajar mereka ilmu perbahasan yang begitu merumitkan dalam akidah. Jangan ajar itu pada masyarakat. Sebab masyarakat tak boleh nak terima. Apa yang berlaku dalam masyarakat sekarang cerminan kepada masalah mereka itu tidak kenal Tuhan. Kita mencari Tuhan, akhirnya dalam perbalahan, kita larut dalam perbincangan, akhirnya hakikat ketuhanan hilang larut dalam realiti kehidupan. Na'udzubillah. Kita cuba untuk mencari Tuhan, akhirnya Tuhan hilang daripada pandangan kita. Kerana apa? Kerana kita terlalu fokus dengan perpecahan yang Tuhan sendiri tak bagi kita buat. Tuhan sendiri larang kita berpecah. Tuhan kata wala takhtalifu fatadhhaba rihukum. Janganlah kamu berpecah. Sebab kalau kamu berpecah, kamu hilang kekuatan kamu, hilang kamu punya energy apa nama tu, loss, hilang, drained, diambil keluar daripada kita. Sebab apa? Sebab kita terlalu sibuk berbincang, terlalu sibuk berdebat, berbalah, sehingga menjadikan diri kita sendiri hilang fokus, kemudian apatah lagi masyarakat yang mendengar. Justru saya nak ajak kepada kita semua, bukan maksudnya bukan salah untuk kita mendalami ilmu-ilmu terutama berkaitan dengan akidah. Ada pihak-pihak ataupun ahli-ahli yang terlibat dan mereka yang pakar dalam hal tu. Tak salah kita membaca, kita terus mengkaji, mencari. Tetapi hentikan perbalahan yang tidak membawa kepada kefahaman sebenar. Masyarakat mencari Tuhan. Bila manusia nak kenal Tuhan ni? Manusia biasanya akan kenal Tuhan bila mereka berada dalam keadaan kesusahan. Betul tak betul? Tuan-tuan setuju dengan saya ataupun tak setuju? Sebab apa? Sebab bila kita susah, barulah kita tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu sedang menguji kita. Allah Subhanahu Wa Taala sedang melihat kita. Sebab apa? Sebab dalam surah apa nama tu At-Taghabun ayat 11 Allah Taala berfirman, "Ma asabaka min musibatin illa bi iznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Siapa-siapa yang tak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, baru kita tahu musibah datang izin Allah Taala. Barang siapa beriman kepada Allah, Tuhan sebut siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan bagi hidayah, petunjuk kepada hatinya untuk dia tenang, untuk dia sabar, untuk dia ihtisab, untuk dia muhasabah, untuk dia lihat balik, untuk dia renung, untuk dia kembali mengenal Tuhan, untuk dia kembali dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah akan bagi petunjuk kepada hatinya dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sahabat-sahabat dirahmati Allah Ta'ala sekalian tu bahasa dalam masjid. Guys, ni baru betul. Guys, nak bagi tahu, kita terlalu banyak sangat berbincang, berkhilaf sehingga memang hilang hakikat untuk kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang sahabat saya pernah bagi tahu,
Dalam buku saya ni ada tulis. Kata-kata almarhum Tuan Guru Datuk Bentara Setia Haji Ni Abdul Aziz Nikmat rahimahullah rahmatan wasi'ah. Satu orang susuk tubuh ulama dan juga pemimpin yang kita telah hilang dalam dunia kita, tokoh murabbi yang mendidik jiwa umat dalam setiap bahasa, setiap ucapan, setiap kuliah yang disampaikan, terus menjentik hati kita. Dan setiap patah perkataan yang diucapkan mempunyai nilai-nilai hikmah yang cukup tinggi. Dia kata, kalau susah sangat, ni dia ulas pasal perbalahan ni. Mana kita suka sangat duk bertelagah, bercakap, berkelahi ni. Dia kata, dan apa kata-katanya tu jadi memang betul-betul bagi punchline betul lah kat kita. Apa dia? Puak-puakmu duk balah pasal Tuhan. Ya tu dah tu bit Kelantan tu. Puak-puakmu duk balah pasal Tuhan. Hak ni rayak Tuhan lagu tu. Hak ni kata lagu tu. Hak nu kata lagu ni. Siapa-siapa dia bangun subuh pukul 7 sokmo setiap pagi, maknanya dia betul-betul tak kenal Tuhan lagi lah. Tu dia. Ambil. Maksudnya, kalau apa-apa yang kita buat membawa kepada kerosakan, apakah ia sebenarnya membawa kepada kita mengenali Tuhan dengan sebenar-benarnya? Ini persoalan yang sangat berat ni tuan-tuan. Ya, sebagaimana yang saya sebut tadi, kita sebenarnya mempunyai tugasan yang sangat besar. Tugasan kita sangat besar, kerja kita sangat banyak. Walaupun kita sebenarnya duduk dalam dunia yang sama dan hari ini kita berada dalam negara yang sama. Kita tengok apakah nasib umat Islam pada hari ini. Tuan-tuan cuba renung betul-betul. Kalau umat Islam diletakkan, saya ingat dulu zaman peperangan Yarmouk, bagaimana sahabat-sahabat mendahului sahabat-sahabat yang lain. Datang seorang sahabat bawa air. Sahabat tu baru nak minum, dengar sahabat yang lain minta air. Dia kata kamu pergi bagi dekat orang tu. Dia bawa orang kedua. Orang kedua pula dengar sahabat ketiga pula minta. Dia bawa air pergi kepada orang yang ketiga. Bila sampai kepada orang ketiga, tengok orang ketiga dah syahid pada jalan Allah. Balik si pembawa air kepada orang yang kedua tadi. Tengok sahabat yang kedua tadi pun dah syahid pada jalan Allah. Pergi balik kepada sahabat yang pertama kok sempat. Tengok sahabat pertama juga telah syahid pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, inilah jiwa umat Islam dahulu. Jiwa umat Islam yang melakar kecemerlangan dan kegemilangan dalam sejarah Islam yang kita nampak begitu gah dan begitu hebat. Kenapa? Kerana mereka saling mengasihi antara satu sama lain kerana Allah. Kerana mereka betul-betul kenal hakikat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengasihi. Cuba bayang hari ni, kalau satu bekas air yang tinggal letak dalam satu komuniti masyarakat Muslim kita, kita mati kerana bagi air tu kat orang ke ataupun mati kerana berebut air tu? Jawab tuan-tuan. Kalau tuan-tuan jawab secara jujur dan ikhlas daripada hati, tuan-tuan kata kita akan pasti mati, mesti mati, mesti dengan campur, mesti mati sebab bergaduh berebut air, bukan mati kerana bagi air itu pada saudara kita yang lebih memerlukan. Nampak tuan-tuan? Ini hakikat orang Islam kita hari ini. Jadi inilah masalah sebenar yang harus kita tangani. Masalah anak-anak kita yang terpengaruh dengan BTS, agama BTS, anak-anak kita, kelompok-kelompok masyarakat muda yang ada dalam Twitter, ya. Twitter tu tweet yang tweet tu kan, dalam tu sudah ada kelompok-kelompok yang diberitahu oleh sahabat-sahabat dakwah saya, mereka yang mereka bagi tahu, orang kata ada satu kelompok yang sudah bersedia untuk murtad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, murtad dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sedia nak keluar daripada agama Islam. Sebab apa? Sebab dah bosan. Bukan mereka tak membaca, mereka ni orang paling banyak membaca, tetapi melihat kepada realiti, itu memang salah mereka, tetapi kita juga kena insaf bahawasanya ada juga peranan kita, kerana terlalu banyak kita berjidal, terlalu banyak kita bergaduh, terlalu banyak kita berbincang sehingga kita lupa jalan untuk kita membawa masyarakat benar-benar mengenal Tuhan dan
bertuhan. Dia beza tahu tentang Tuhan, tahu kenal Tuhan dan bertuhan. Tahu tentang Tuhan mungkin macam orang-orang yang tak beriman gitu, golongan-golongan mustasyrikun, orientalis sebagainya, mereka kenal. Oh, mereka baca Quran, mereka baca hadis lebih daripada kita lagi. Buat kajian tentang Al-Quran dengan hadis lebih jauh hebat daripada orang Islam lagi. Masya Allah, mereka kaji. Mereka kenal, mereka tahu. Yang kedua, dia kenal Tuhan. Dah kenal tu maksudnya dah Islam. Yang ketiga ni yang paling susah nak sampai. Bertuhan. Bertuhan tu maksudnya apa? Dia tahu bahawasanya dia ada Allah SWT yang perhatikan dia, yang tengok dia, yang nilai dia, yang tahu apa dia buat dalam sedar ataupun dalam jaga ataupun dalam lena, dalam terang-terangan ataupun sembunyi. Semuanya itu kita berasa diperhatikan. Inilah rasa bertuhan. Tahu Tuhan, kenal Tuhan, rasa bertuhan dan mempunyai akidah yang tetap ketika mana kita sedang berada dalam gembira. Gembira pun ingat Tuhan. Susah, derita pun ingat Tuhan. Maka inilah yang perkara yang harus kita ni. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah mengungkapkan satu kata-kata yang cukup menarik untuk kita renungkan. Sayyidina Umar kata, seseorang tu, dia tahu yang dia tu ada Tuhan, rasa bertuhan tu. Macam tadilah, itu kalau bab Tuhan, bab agama, agama apa? Ada orang tahu tentang agama. Ada orang faham tentang agama. Tapi tak semestinya dia beragama. Dia tahu hukum akam, dia tahu semua. Tapi dia bila mengamal praktikal, subhanallah, jauh daripada apa yang dia tahu. Berapa ramai yang tahu tentang sekian, hukum itu, hukum ini. Tetapi apabila dia sendiri melakukan transaksi dengan manusia, rupa-rupanya dia lebih Yahudi daripada Yahudi. Kita, orang-orang kita yang menunggang agama. Contoh, apa maksud orang menunggang agama? Contohnya air kalau satu botol jual RM10. RM10 tu mahal tu. Air biasa, air mineral, jual RM1 ataupun RM1.50. 50 sen pun ada. Tengok kedai lah beli kan. Satu botol. Tapi oleh kerana dia kata dia dakwa jampi pun semua, air daripada RM1.50 jadi RM11 ataupun jadi RM100. Ni semua manipulasi atas nama agama lah. Orang guna agama tu ditunggangkan kerana kepentingan peribadi. Ni hari ni. Bukan hari ni, dulu pun dah ada. Tapi hari ni lebih sesat, lebih barat. Sebab apa? Sebab mereka tak faham. Tak faham kaedah beragama dalam kehidupan. Dia tahu hukum, tapi dia tak faham kaedah nak beragama dalam kehidupan. Balik kepada apa yang nak dikatakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata, bayangkan kamu berada di tengah lautan, dalam sebuah kapal. Tiba-tiba datang ribut. Taufan. Di waktu malam yang sangat gelap, kamu hilang, cahaya lampu pun dah terpadam, layar pun dah patah, semua benda kaedah perhubungan sudah tidak dapat nak digunakan, alat-alat kompas untuk kamu menentu ukur jalan di lautan sudah hilang, semua dah hilang, tak ada apa dah, hanya tinggal kamu sekujur tubuh dalam sampan ataupun dalam kapal yang sedang dilambung dek ombak dan sedang dibadai dek taufan. Waktu ketika itu, saat kamu memandang ke langit, maknanya kamu tengok ke atas, kamu akan kata waktu tu kamu sebenar-benarnya kenal bila mana kamu berharap kepada pertolongan Tuhan, kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu itulah yang sebenar-benarnya kamu mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi better still kita betul-betul kenal Tuhan, bertuhan dengan sebenar-benarnya maksud bertuhan, sebelum nanti bila waktu paling yakin jumpa Tuhan ni bila? Bila hatta zurtumul maqabir, ketika mana kamu menziarahi kuburmu sendiri. Kata Sayyidina Ali, an-nasu niyamun, manusia ni semua tengah tidur. Idza matun tabahu, waktu mereka mati baru mereka sedar bahawasanya mati dah. Macam tu. Ada yang kata waktu mati itulah waktu bermula sebenarnya kehidupan dia. Sebab kehidupan kita yang sebenar kat mana? Dekat alam yang kekal abadi. Di alam baqa sana tu.
Kat sini alam fana, alam yang akan binasa. Yang hidup kita sebenarnya dekat sana. Kalau kita habiskan masa kita untuk sentiasa berbalah, mencari salah, mencari ulah dan sebagainya, apa yang akan berlaku kepada diri kita? Mati dalam keadaan itu sahaja. Tetapi usaha kita untuk kita sama-sama melakar kehidupan, untuk kita sama-sama memberi kefahaman, memugar kefahaman yang sebenar terhadap agama, berfikir dengan kerangka yang betul dalam melaksanakan agama. Seorang pendakwah, siapa pun kita, pendakwah, seorang pekerja, kita bekerja di pejabat. Macam mana cara kita nak dakwah sahabat-sahabat kita yang lain? Kita jadi seorang pekerja yang hebat. Kita tahu seorang yang bertuhan, dia akan memanfaatkan masa di pejabatnya untuk melakukan perkara yang paling maksimum. Sebab orang bila orang tengok, oh ni orang yang ada akidah. Orang yang ada akidah dia tak main-mainnya. Dia buat kerja tip-top. Dia buat kerja superb. Dia buat semua bukan cincai bancai. Sebab apa? Sebab itu membuktikan kita sebenar-benarnya adalah orang yang berkualiti. Orang yang berakidah, orang yang mempunyai maksud ketuhanan dalam diri dia, dia adalah orang yang paling berkualiti sebenarnya. Sebab dia buat tindakan apa? Dengan pimpinan Rabbani. Bukan buat kerja sambil dengar lagu Rabbani, boleh juga. Tapi maksudnya dengan pimpinan Rabbani. Apa maksudnya? Pimpinan ketuhanan. Pimpinan ketuhanan maksud apa? Kita sentiasa rasa, walau ada CCTV banyak mana sekalipun, tak ada CCTV ke whatever, sekarang ni ramai orang yang work from home dan sebagainya, kita sentiasa jujur dengan masa kita. Inilah betul-betul macam mana kita nak praktikkan. Inilah perkara-perkara yang harus sebenarnya untuk kita lebih fokuskan kepada masyarakat kita, untuk kita bincangkan, dan janganlah bertelagah sehingga menyebabkan kita hilang kekuatan dan akhirnya akan menyebabkan kita makin lama makin jauh daripada apa yang Tuhan suruh. Lihat kepada orang bukan Islam. Mereka itu banyak dia punya mazhabnya lagi besar, lagi luas lah, lagi banyak lah yang bukan Islam ni. Tetapi mereka bersatu. Bersatu untuk apa? Bersatu untuk lawan Islam. Tapi kita pula orang Islam, kita ada satu Quran dan kita ada hadis-hadis Nabi SAW. Kita ada kitab yang sama. Ini juga pernah disuarakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Antaranya Muawiyah dan sebagainya pernah menyuarakan. Kita umat wahid. Ummatan wahidan. Satu umat. Ummatan wasata. Umat yang balance. Satu kitab. Semua baca. Alif Lam Mim. Baca kitab sama. Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Sama ayat, kitab tak ada keraguan yang menjadi hidayah bagi orang bertakwa. Tetapi kita sendiri menggagalkan maksud daripada dua ataupun ayat-ayat awal yang diturunkan dalam surah Baqarah. Sepatutnya kita dapat petunjuk, tapi seolah-olah kita ni macam hilang petunjuk. Lil muttaqin, orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, tetapi kita hilang petunjuk takwa itu daripada daripada amalan kita sebenarnya. Okey tuan-tuan, ada satu soalan untuk mengakhiri perbincangan kita. How we are going to deal? Tanya orang putih dah, dia tanya Melayu. Saja aku kata bercakap orang putih. Nak deal dengan orang yang tak bersependapat dengan kita dalam satu hal. Contoh dalam pejabat, idea dia bercanggah dengan idea kita. Macam ni. Pertama sekali, dia ada satu istilah dia panggil agree to disagree. Ni dah hujung-hujung dah ni. Kita dah bincang dah. Dah lumat dah. Dah pumpang. Kita agree to disagree. Maknanya, okey, sekarang ni kita ada dua pandangan. Kita ada dua ni. So, saya bersetuju untuk kita berbeza pandangan. Maksudnya kita dah tak dapat nak cari jalan penyelesaian. So, apa kata
kita praktikkan, kalau tak boleh nak praktikkan kedua-dua cadangan tersebut, kita praktikkan salah satu. Mana cadangan yang gagal dilaksanakan, kita takkan tohmah siapa-siapa. Kita akan kata, okey, maksudnya cadangan ni kita tak boleh pakai. So kita dah belajar daripada satu, belajar dah. So orang yang bagi cadangan tu, sebenarnya dia tahulah bila mana cadangan dia, contohnya dipraktikkan dan tak boleh ataupun tak berjaya menyelesaikan masalah misalnya, maka dia sendiri akan tahu bahawa cadangannya itu sebenarnya tidak menepati dengan masalah yang ingin diselesaikan. So kita tak payah nak berbalah dengan dia, tak payah, kita kena be professional. Tak setuju, okay fine, okay, kita tak setuju tapi sekejap lagi tengah hari makan sekali. Yang boleh makan lah, yang tak boleh makan duduk jauh semua lah. Contoh, sekejap lagi sama. Ukhuwah tetap jaga. Kita bukan benci dia pasal dia tak setuju dengan kita, itu biasa. Manusia memang takkan ni. Tak usah katalah suami isteri pun beza. Anak-anak pun tak semua minat benda yang sama. Ada anak pagi nak makan roti canai, yang seorang nak makan nasi lemak, yang seorang nak makan bihun. Mana satu? Beli bihun semua tak makan pula dah. Yang makan bihun je lah seronok. Macam tu lah hidup kita. Gitu. Jadi, agree to disagree. Kita bersetuju, kita selisih pendapat dalam hal ni. Tetapi saya terpaksa, contoh, letakkan kepada bos atau letak pada superior kita, okay, pilih satu pandangan, superior akan pilih satu pandangan. Terbukti pandangan itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Orang tu bertanggungjawab, bukanlah kata bertanggungjawab, tapi dia tahulah, oh, aku punya pandangan sebenarnya tak betul. Pandangan yang betul adalah pandangan orang yang bersalahan dengan aku tadi. So, tak ada apa-apa. We have nothing to lose. Benda-benda yang kita hanya kita buat dan akui kesilapan. Itu lebih mudah daripada kita terus bertelagah. Okey? Mungkin itu perkara yang boleh kita laksanakan. Cuba dan bersikap profesional. InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itu kot untuk perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih atas masa sahabat-sahabat sekalian, atas kesempatan yang dapat diluangkan pada pagi ini. Moga-moga kita semua dirahmati Allah Ta'ala dan dipimpin dengan panduan hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan setiap kerja buat kehidupan kita. Sehingga jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam.